because the damages caused by. Menjadi satu isu yang We were locked down for 84 days. Never thought of using it. SPP ni ialah protection. I think very immediate and very obvious. We are basically now number one in Malaysia. 这是一种趋势，线上的。 akan terjadi dengan pandemik yang COVID-19 ni akan Dialog pemulihan pasca pandemik hari ini akan membicarakan masalah-masalah dan rintangan yang dihadapi oleh bidang peruncitan. Semasa pandemik, memandangkan beberapa peraturan yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan, maka bidang peruncitan itu menghadapi cabaran yang amat besar. Mereka adalah antara yang amat terkesan akibat daripada pandemik. Hari ini kita akan membicarakan isu masalah yang dihadapi oleh bidang peruncitan bersama dengan dua orang tetamu kita, iaitu Encik Muhammad Marus bin Mat Faizal, pengurus bahagian 99 Speedmart, dan juga Cik Nur Azni Asrina binti Abdul Rahman, seorang usahawan yang mempunyai 5 buah kedai pakaian, makan ringan dan kedai runcit. Jadi soalan pertama saya nak tahu, akibat daripada pandemik ini, apabila kita masuk ke dalam tempoh PKP, apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh usahawan kecil seperti yang dihadapi oleh Cik Azni? sikit sebanyak daripada sudut perniagaan saya, perniagaan pakaian fashion, muslimah, agak terjejas. Boleh dikatakan lebih kurang dalam 50% agak menurun dari segi sales, maksudnya dari segi jualan lah. Itu untuk pakaian? Untuk pakaian. Tapi untuk makanan ringan pun sedikit terjejas kerana bila masalah pandemik ni bermula, banyak macam orang kita, pelanggan hanya akan fokus pada rantaian makanan harian. Jadi macam saya, makanan ringan adalah terdiri daripada kerepek, keropok macam tu. Jadi macam kadang-kadang bermusim, terutama waktu perayaan, lebih kurang macam tu. Tapi saya ingat bila masa PKP tu, selain pada makan, orang duduk rumah, tengok TV, sudah tentu dia memerlukan banyak makanan ringan. Tidak terkecuali sebenarnya. Cuma mungkin dari segi perniagaan saya yang kita usahakan daripada start dengan kira perniagaan ahli keluarga lah, kita agak kurang dari segi marketing untuk online. Jadi bila terjadinya COVID ni, ramai orang tak boleh keluar, maksudnya ada sekatan jalan dan sebagainya, kekangan untuk orang keluar untuk membeli barang. Jadi agak terhad untuk diorang nak sampai ke kita tu, dia macam tak tahu nak tembus ke mana. Selalunya diorang hanya datang sebab saya beroperasi kedai saya di JM Klang. Jadi kebanyakan yang datang walk-in, ataupun yang mana regular customer, pelanggan yang sedia ada yang biasa, yang dah tahu produk kita, dia akan call dan minta kita, kalau jauh post, kalau dekat kita akan hantar menggunakan transport yang macam contohlah Lalamove, GrabFood, macam itulah. Kita akan gunakan medium yang seperti itu. Lebih mudah. Yang kemudian. Mula-mula semua tersekat, tak tahu apa nak buat. Ya, betul. Dan apabila berlakunya perubahan amalan pembeli, jadi sudah tentu dia bukan keadaan yang pernah kita alami ni. Apakah tindakan yang diambil oleh pihak 99 Speedmart? Sebab tu kat sini kita punya kelebihan sebab mana-mana orang pergi akan dapat 99. Cuma dekat sini kan disebabkan pandemik COVID-19 ni, amalan orang ramai berubah daripada segi SOP. SOP maksudnya kat sini mereka lebih ikut kepada apa yang telah disarankan oleh kerajaan lah. So dekat sini kami dekat 99 Speedmart, kami punya tugas adalah memastikan apa yang dah disarankan kami ada buat. Contoh macam sekarang nak ikutkan, kami lebih macam kami kena pentingkan satu adalah daripada aspek keselamatan dan kesihatan pekerja kami. Sebab kenapa pekerja kami pun adalah frontliner sebenarnya. Mereka adalah berhadapan dengan pelanggan. So dekat sini untuk kami punya pekerja, kami bekalkan dengan face mask. Setiap masa kita bekalkan percuma face mask, hand sanitizer untuk mereka sanitize mereka punya tangan semua lah. Saya lihat ramai yang telah pun mula
membeli belah atas talian. Jadi sudah tentu dia akan merupakan satu cabaran juga kepada kedai runcit rangkaian ini seperti 99 Speedmart. Jadi apakah langkah-langkah yang diambil oleh Speedmart untuk mengatasi cabaran seperti itu? Kerana sekarang ni nak beli apa sekalipun boleh beli online. Jadi sekiranya Speedmart masih berkekalan dengan cara perniagaan sekarang, adakah dia menghadapi cabaran yang baru yang patut diambil tindakan? So Datuk, berkenaan dengan apa orang cakap online platform ni lah, sebenarnya kita panggil online platform lah. So memang kan untuk online platform ni, untuk 99 Speedmart, kita masih lagi dalam proses kaji benda ni. Sebab kita tahu zaman sekarang daripada masa ke semasa zaman semakin berubah. Zaman semakin maju. Menuju ke era digitalization lah. So dekat sini untuk yang kita berkenaan dengan online platform, kita tak mustahil pada masa akan datang kita akan buat juga. Cuma untuk melibatkan online platform ni, dia adalah kita perlu gaji sangat mendalam lah, sebab melibatkan logistik, tenaga kerja. So ini yang cabaran kepada kita. Tapi sebenarnya 99 Speedmart dia memberi kelebihan berbanding dengan orang lain, sebab dia banyak kedai atau outlet. Jadi dari segi logistik cuma tinggal last mile saja, iaitu last mile saja yang perlu dipikirkan. Kalau berbanding dengan orang lain, dia cuma ada 1-2 outlet. Jadi nak sampai ke tak perlu kita sebut seluruh Malaysia lah. Kalau sebut Selangor saja, dia dah merata ada. Kalau Malaysia berapa outlet dah ada sekarang ni? Kalau sekarang untuk Malaysia lah, so ada 1713 outlet. Dah hampir 2,000 berarti. Ada kelebihan dari itu. Ada kita kata competitive advantage. Tapi sudah tentu dia memerlukan hal tuju. Sebab tu dia sebab tu walaupun macam tadi aku cakap memang kita outlet banyak, tapi kalau kita tak ada satu sistem yang betul, benda tu dia takkan jadi perfect, Datuk. Maksudnya akan ada timbul masalah. That's why kat sini bila kita kita nak kaji, kita kaji untuk pastikan tak ada lagi masalah untuk kemudian hari. Itu yang maksud saya tadi. Tadi kita bincangkan soal barangan harian, barang keperluan harian, beras, gula, garam dan sebagainya. Pakaian dia bukan barangan keperluan harian, walaupun dia ada barangan keperluan. Jadi sudah tentu keadaannya berlainan. Bila kedai tak dapat buka, orang tak dapat keluar dan dia tak perlu beli pakaian setiap hari. Tetapi dia akan menjejaskan perniagaan pakaian fashion ini. Jadi bagaimana, apakah cabarannya dan apakah langkah yang diambil oleh Cik Azni untuk mengharungi rintangan ini? Buat masa ni memang kita memang terus terang cakap memang tak terfikir untuk ke online market. Cuma apa yang kita boleh ketengahkan, kerana di online market pun sendiri, Datuk, kita kena tengok dari segi produk yang kita nak ketengahkan. Produk-produk yang lain yang mungkin banyak orang banyak pakaian memang sekarang ni kita lihat dalam online semua pakaian. Ya betul, tapi dari segi kualiti, dari segi sizing, cutting itu sangat berbeza. Walaupun kita boleh pasarkan dalam online, kita ada persaingan dari segi harga. Itu yang saya kaji buat masa ni lah. Yang apa yang saya tahu, sikit-sikit saya selidik. Untuk saya ketengahkan, sebab pakaian yang saya ada, pakaian yang saya jual ni merangkumi baju kurung, baju Melayu kira full set lah. Sampin dan sebagainya. Kita juga ada busana pengantin. Itu yang paling laris ni sekarang ni. Ya, baju Melayu dan sebagainya. Walaupun permintaan tu ada. Telekong pun dah jual sampai berjuta-juta. Betul, walaupun permintaan tu ada, tapi kita dengan kualiti yang kita ada, kita tak nak ketengahkan produk kita dan harga tu terus jatuh. Sebab harga sekarang memang persaingan sangat tinggi. Lagi pula dalam online, bukan saja di dalam online tu bukan saja produk dalam Malaysia, tapi ada juga dari luar. Jadi persaingan. Ya betul. Pelanggan tanpa mengetahui produk kita, tanpa mengetahui kualiti kain, cutting dan sebagainya, mereka akan simply beli yang paling murah. Itu je boleh cakap. Jadi kita tak nak kita macam ibarat buang produk kita untuk kita nak naikkan kita punya market. Itu memang takkan boleh tahan lama. Itu yang kita nak. Sebab kita nak, kalau boleh perniagaan ni kekal lama, walaupun dalam masa sekarang slow, tapi kita move. Seperti mana yang kita punya Datuk Lim cakap lah untuk pengurusan GM. Kita tidak mahu bersaing untuk harga yang rendah. Tapi untuk barangan runcit, barangan runcit harian ni, memang barangan ataupun harga barangan
99 Smart memang dikenali sebagai antara yang paling murah. Jadi bukankah itu satu competitive advantage yang ada pada 99 Speedmart ni? Okey Datuk, sebab sebenarnya dekat sini kan yang kita boleh tengoklah. Pelanggan macam mana pun dia pergi ke mana-mana tempat, dia lah tengok kepada harga. Dia lah cari harga yang murah sebenarnya. Okey, sebab tu dekat sini untuk kami 99, okey, kami kat sini pentingkan harga yang berpatutan tapi berkualiti. Sebab tu kat sini macam kami untuk 99 Speedmart, margin kami yang kami tetapkan adalah rendah Datuk. Maksudnya kami tak ada untung banyak. Tapi dekat sini bila margin kita rendah, so dia punya permintaan untuk barangan tersebut dia akan dapat high volume. Ini yang kat sini yang kami tekankan sebenarnya Datuk. Memang kita boleh tarik customer untuk permulaan, kita boleh kata harga murah, kita boleh tengok barang tu kita boleh letak yang tak berapa bagus kualitinya, tapi takkan boleh tahan lama. Jadi untuk menarik boleh, untuk customer datang dan sustain dalam masa yang lama, itu memang takkan boleh. Itu yang saya nampak dari sudut itulah. Jadi memang macam Cik Mahu cakap, walaupun saya sendiri pun memang menceburkan diri, mencuba untuk dalam bidang peruncitan ni. Walaupun saya yang memang hari-hari ambil barang sendiri, hari-hari yang saya tengok, betul cakap Cik Marus, walaupun margin tu memang sikit untuk kita dapatkan harga yang murah. Tapi as long as kita boleh bawa barang itu dengan dia yang kualiti, saya rasa tak ada masalah. Sebab tu 99 boleh majulah macam tu. Saya rasa itu satu falsafah yang penting. Ya. Bukan saja kita nak tawarkan harga yang munasabah, yang berpatutan, tetapi juga kualiti yang berpatutan. Itu satu bagi saya falsafah perniagaan yang amat penting. Betul. Apakah pandangan Cik Marus dengan Cik Azmi tentang kuasa beli pelanggan selepas moratorium ini? Kuasa membeli tu masih ada. Permintaan tu mungkin dengan macam yang saya katakan tadi, mungkin dengan kualiti yang saya ada, cutting size yang kita ada, yang biasa kita dah maintain, so customer tu mudah untuk datang beli. Macam saya cakap lah, walaupun COVID, walaupun kekangan masa dan waktu, diorang datang, dah tahu saiz, dah tahu ni, okey, ambil, okey dah, macam tu je. Jadi tak memerlukan masa yang lama untuk berada dalam satu kedai lah macam tu. Bagaimana dengan barang harian ni? Okey, kalau nak ikutkan dekat sini barangan keperluan, macam mana pun orang akan still cari, orang akan tetap cari juga. Okey, kalau kita nak cakap ada penurunan atau tidak, so kalau ni kan untuk kami punya sales pun sekarang kita dah back balik kepada normal, kita dah kembali kepada asal untuk sales kita. So maksudnya dekat sini walaupun selepas moratorium atau tidak, kuasa membeli masih lagi samalah. Sebab kat sini saya percaya kita walaupun memang ada moratorium, tapi kita punya orang kita dekat sini mesti ada juga sifat, maksudnya ada tanggungjawab untuk menyimpan apa semua juga. Ini sebab that's why itulah satu tujuan utama moratorium ini diperkenalkan. Bukan adalah untuk guna sampai habis, untuk dia punya simpanan Datuk. Rupanya dalam industri peruncitan itu tidak ada banyak kekhawatiran. Nampaknya rasa masih positif lagi. Positif lagi. Itu rasa satu petanda yang baik. Sebab tu cakap nak ikutkan, walaupun pandemik COVID ni sebenarnya nak ikutkan untuk peruncitan, sebenarnya diorang lagi boleh sustain, boleh stabil lagi sebenarnya. Itu yang kita nampak lah. Sokongan daripada pelanggan pun masih ada dengan kita dan yakin dengan produk yang kita ada. Cuma apa yang saya boleh katakan, apa yang kita lakukan di pihak kita, kita akan maintain dari segi kos pembelian tu, kos yang kita ada kita hanya boleh sustain, dan kita tak keluarkan modal yang lebih untuk kita nak cope up. Sebab sebelum COVID, dalam bulan 3 sepatutnya kita ada waktu raya dalam bulan 5, tak silap 6 lebih kurang. Sebab 5 kita fasting month kan. Kita sebelum ni memang saya akan, sebab saya boleh dikatakan dalam pihak pengurusan lah untuk company saya ni, saya akan masukkan stok untuk pakaian 2 bulan sebelum fasting month. Jadi sebenarnya sebelum COVID tu sendiri kita dah ready dengan barang-barang untuk kita jual waktu musim perayaan, musim bulan puasa. Jadi memang kita rasa terbeban sikit dengan barang yang ada berlebihan dalam kedai tu. Jadi kita hanya boleh, mungkin dari segi strategi pun kita hanya boleh membuat jualan murah, tapi kita tengok pada kualiti kita dan apa barang yang kita boleh ketengahkan untuk kita kurangkan sikit harga dan untuk membantu orang untuk membeli. Sebab orang masih nak membeli, cuma
keperluan harian lagi penting berbanding berbanding pakaian lah macam tu. Saya lihat Cik Azni seorang peniaga yang mahir sebab dah beberapa kali sebut kurangkan kos. Itu bukan mudah nak kurangkan kos. Bagaimana Cik Azni kurangkan kos dalam proses ini? Seperti yang saya katakan tadi, sebab kita ada planning yang tersendirilah maksudnya. Kita takkan, sebab kita pun mengambil contohlah macam orang cakap setiap kali tahun mesti ada design baju, contohnya pakaian yang berbeza. Tapi untuk saya mungkin itu yang saya boleh uruskan sedikit perniagaan ni, di mana saya boleh tukar warna. atur. Saya boleh atur, maksudnya design sama, tukar warna. Ya, betul. Especially lelaki, hanya warna yang tukar dan kita ketengahkan warna yang penting. Contoh yang kita highlight 10 warna yang penting untuk tahun ni, warna yang selebihnya kita hanya additional, tambahan macam tu. Jadi saya adjust macam tu lah. Dari segi pakaian pun kita tak terlalu ikut peredaran sekarang punya design macam tu. Memang kita ada medium online yang branding punya kan, tapi saya go through, tapi saya kaji adakah sesuai untuk, pendek kata, apa yang saya ketengahkan dari segi produk pakaian ni adalah boleh dipakai untuk semua lapisan umum. Cumanya tak terlalu spesifik untuk yang paling muda, yang tengah middle age, yang tua kan. Jadi bila orang datang kedai saya, mungkin itu yang membuatkan tarikan, di mana kat dalam kedai saya tu semua pakaian ada macam tu. Untuk sesuatu perniagaan ni, kos tu adalah penting. Kalau first, bila starting kan, mula saja, kos dah yang keluar dah terlalu banyak. So dia akan hadapi masalah untuk dia maintainkan pula dia punya perniagaan untuk next punya. Sebab macam tadi yang Cik Azin cakap pun betul juga. Sometimes orang fikirkan, nak nampak cantik saja. Tapi sebenarnya orang macam tadi yang saya cakap, orang tak fikirkan cantik, orang fikir apa yang kat sini yang kita tawarkan. Itu yang penting. That's why yang pada apa kita tawarkan adalah bergantung daripada kita punya kos lah. Kerana bila sesetengah pelanggan, walaupun kita nampak pakaian biasa, cara dressing pun biasa, macam orang biasa, kita tak boleh nak expect setiap pelanggan yang masuk tu with zero knowledge. Tak ada. Kadang-kadang dia pegang kain pun dia boleh tahu tak ada kualiti ni. Pakai besok macam koyak. Kadang-kadang macam tu. Jadi kita kena cuba yang terbaik bila kita mulakan perniagaan, kita kena cuba yang terbaik untuk present apa yang terbaik. Jadi orang akan puas hati. Macam itulah. Sebab cita rasa orang lain. Ya, betul. Pengetahuan dan lain, kesedaran dan lain. Ya, bukan setakat cantik saja. Sama dia kualiti baik ke tidak. Semua dah ada kesedaran ni. Jadi untuk jangka masa panjang ni, sebab kita berdepan dengan satu keadaan yang agak tidak menentu. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh rangkaian seperti 99 Speed Mart ni? Sebab kita akan berdepan dengan keadaan yang begitu tak pernah kita hadapi keadaan seperti ini. Jadi ada tak strategi yang khusus untuk yang akan diguna oleh pihak 99 Speed Mart? Okey Datuk, so untuk 99 Speed Mart, strategi kita untuk masa akan datang, sebenarnya kita tak akan lari banyak. Kat sini satu yang kita tak akan tawarkan adalah harga yang murah. Kita tak boleh lari kat sini. Contoh, sekarang 99 orang kenal adalah harga murah. Tapi disebabkan pandemik, sebab COVID-19, tiba harga naik. So orang akan dah fikir lain dah. So untuk jangka panjang, yang kita kat sini, yang kita kena fikirkan adalah kita kena tetap fikirkan pelanggan kita. Kita macam mana pun barang yang baik, yang berkualiti, supaya nama baik kita juga dijaga kan? Terjaga, betul. Sebab tu jaga tak mungkin disebabkan ada isu ni kita ambil kesempatan. That's why kat sini kita punya fungsi utama, apa yang kita dah tawarkan itu yang kita akan kekalkan, kita akan buat lebih baik lagi. Itu adalah Min99 yang untuk jangka masa panjang yang kita akan fikirkan lah. Kita juga nampak ada program seperti package stimulasi ekonomi. Adakah dia membantu khususnya untuk usahawan? Ya. Sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sedikit sebanyak seperti yang saya tahu dan maklum melalui package rancangan ekonomi lah, prihatin, memang sangat membantu kerana kita sendiri ada membuat potongan gaji dan pekerja dari segi kira resource. Memang sangat membantu. Sekurang-kurangnya walaupun perniagaan kita tidak berjalan dengan baik dalam waktu tempoh PKP tu, kita masih dapat menjaga kebajikan pekerja kita. Because walaupun kita katakan untuk mulakan perniagaan, kos dari segi pekerja dan sebagainya agak amat penting. Tetapi bila kita dah ada dengan sedia ada tenaga kerja yang kita ada, kita perlu jaga mereka sebaik mungkin supaya mereka tidak rasa macam
takut, gusar dan sebagainya. Sepanjang waktu PKP mungkin tak ada duit nak makan dan sebagainya kan. Kita memang faham sebab pekerja kita yang kita ambil memang terdiri daripada golongan orang yang bukan senang. Kan. Jadi sekurang-kurangnya kita dahulukan mereka. Tapi bagaimana sebab dia secara langsung menggunakan kos kita kan dan mengekalkan pekerja kita supaya apabila kita mulakan semula perniagaan kita, pekerja masih ada lagi. Kalau tidak nak cari pekerja baru pula. Bukan senang. Betul, sekarang susah. Tapi untuk rangkaian yang besar seperti 99 Spimat, adakah pakej ransangan ini membantu? Okay, so macam untuk kami 99 Spimat, pakej ransangan tu sebenarnya adalah more kepada kita punya staff sendiri. Tapi untuk kami, kami pun ada kira macam berikan dorongan, maksudnya support kita punya staff juga. Semasa PKP, seperti semua orang sedia maklum, semua orang pun risau untuk keluar. Okay, nak berbelanja dekat luar bahaya, betul kan? Okay, tapi macam staff kami dekat sini, kami adalah jaga mereka. Okay, so dekat sini untuk yang pakej ransangan, okay, itulah mereka dapat, itu mereka punya hak lah. Okay, untuk kami 99, kami adalah pun bagi juga rangsangan kepada mereka. Okay, bagi mereka insentif. Okay, kita ada bagi mereka allowance untuk mereka sometimes masa proses PKP lah. Sebab masa PKP saya rasa semua sedia maklum, banyak kedai makan tutup. Ada pun adalah fast food. So kat sini yang 99 Spimat, dia adalah support daripada segi makanan semualah. Kita ada yang provide makanan, ada yang kita bagi insentif lah, Datuk. So kat sini at least mereka tahu kita kat sini Antina, yes, mereka dekat outlet, mereka bantu kita, kita pun adalah bantu mereka juga. Okey, selain daripada itu, saya nak dengar juga bagaimana pandangan, mungkin saya nak minta cadangan daripada pihak usahawan dan juga pihak syarikat yang lebih besar. Cadangan yang boleh diberikan kepada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, malah kerajaan tempatan untuk memperbaiki keadaan bagi mewujudkan satu suasana perniagaan yang lebih kondusif, lebih baik untuk perniagaan peruncitan ini. Pada saya, cadangan yang saya boleh ketengahkan adalah berkaitan dengan mungkin kita boleh mungkin dari segi kerajaan negeri mungkin boleh mengetengahkan atau membuat misalnya kita cakap taklimat ataupun perkongsian dalam atas talian pada peniaga-peniaga usahawan kecil terutamanya untuk mereka tahu sedikit sebanyak keadaan ekonomi mungkin di negeri Selangor sahaja atau di satu Malaysia atau worldwide lah. Baru-baru ni macam saya berniaga di JM Klang, kita ada dapat kunjungan lawatan rasmi daripada KPDN-KK. Mereka buat kunjungan dan mereka membuat maklum balas survey kepada kita melalui scan QR code tu, bagaimana keadaan perniagaan sekarang. Jadi mereka ada inisiatif untuk ambil tahu peniaga-peniaga di JM Klang. Maksud saya bukan saja, mungkin JM Klang adalah satu tempat yang memang mudah bagi mereka eksploitasi dan sebagainya untuk dapat maklum balas yang secara menyeluruh, pendek kata, berbanding peniaga di luar. Sebab sekarang bermula daripada COVID, apa yang saya boleh katakan, banyak peniaga memang terkesan, terutama peniaga yang berniaga kecil-kecilan macam warung, tepi jalan, memang sangat kesian tengok mereka. Jadi sebab saya cakap secara tak langsung, kita yang berniaga dalam kompleks, kira ada JM Klang ke atau di luar, agak beruntung kerana bila kerajaan mewawarkan kedai sekian-sekian boleh buka dalam waktu yang tertentu, kita dalam mall rasa macam selamat untuk kita buka berbanding kita nak duduk luar. Tapi peniaga di luar masih tidak dapat melaksanakan perniagaan mereka secara biasa. Jadi saya rasa itu yang saya boleh katakan, mungkin dari segi penyampaian informasi ataupun mengadakan lebih banyak kursus-kursus terutama untuk usahawan muda macam saya yang banyak lagi perlu dipelajari ataupun yang baru nak menceburi bidang perniagaan ni. Sebab macam kita tahu, walau dengan keadaan pandemik COVID ni muncul, banyak juga orang-orang muda lepasan ijazah, banyak juga menganggur lagi dan makin bertambah. Baru-baru ini semasa bulan puasa, kerajaan negeri telah pun melancarkan satu kempen bersama dengan Shopee. Kita mengadakan satu platform khusus di Shopee yang bernama Selangor E-Bazar Raya, yang membantu usahawan kecil untuk memasarkan barangan mereka di atas talian melalui Shopee. Jadi adakah Cik Azni mempunyai pengetahuan tentang perkara ini dan adakah Cik Azni mengambil bahagian? Kita ada mengambil bahagian kerana kita mengambil langkah-langkah yang
macam saya cakap tadi agak bijak untuk sebab kerana sebelum ni kita memang ada buat pinjaman melalui Ahli Hijrah Selangor. Jadi melalui melalui pinjaman tersebut, adakah pinjaman hijrah itu membantu? Sangat membantu. Oh, bagus. Sangat membantu. Okey, itu dah itu daripada Kerajaan Negeri Selangor. Kemudian kempen Selangor e-Bazar Raya bagaimana? Adakah dia membantu? Kita ada menceburi, cuma mungkin saya tak terlalu mendalam dari segi itu, tapi memang pihak Al-Hijrah memang ada mewawarkan pada kita dan minta kita untuk sama-sama melaksanakan program tersebutlah. Tapi memang saya ada join, cuma saya tak terlalu mendalam dan lepas kita dah buka kedai, so saya fokus pada kedai dululah macam itulah. Tapi memang saya ambil tahu pasal e-Bazar tu. Bagaimana dari sudut pandangan sebuah syarikat yang mempunyai 1,700 cawangan, apakah cadangan yang boleh diketengahkan kepada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan? Cuma dekat sini Datuk sebenarnya just secara nak sampaikan je lah Datuk. Okey, Min kat sini macam tadi saya cakap, kerajaan memang sampaikan banyak info, kepada kerajaan negeri, kepada PBT, semua betul tak? Cuma kat sini yang macam kami lah, pihak industri harapkan kalau boleh segala penyampaian disampaikan tu adalah samalah dan tepatlah. Macam tadi Cik Azrin ni pun ada cakap juga. Sebab kat sini bukan apa, sometimes kita macam kami kan, macam retail, macam saya Nantinas Primat, kami facing masalah macam ni. Daripada kerajaan persekutuan, maklumat tu dah cantik dah sampai keluar, tapi bila kepada kerajaan negeri, kepada PBT dia macam dah lain sikit. So kat sini macam kami ada 1,700 cawangan, so kami nak kena ikut sini lain, sini lain, sini lain. So adalah masalah kepada kami sebenarnya. So kat sini once kalau maklumat tu boleh disampaikan secara betul dan secara tepat kepada semua, kat sini memudahkan kita. Cuma mungkin dalam aspek ini apa yang dikeluarkan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan, dia lebih merupakan satu dasar yang merupakan satu rangka. Tapi pelaksanaannya oleh pihak kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan. Jadi bila dalam pelaksanaan, kadang-kadang kita terpaksa ketat sikit kerana keadaan lain. Betul. Kalau katakan di Kelang, di Petaling Jaya, di Shah Alam, penduduk padat. Jadi kita tak boleh buat yang garis panduan yang sama. Kita terpaksa perketatkan sedikit. Tapi di kawasan luar bandar seperti di Ulu Selangor, di Sabak Benam, disebabkan keberatan itu tidak begitu tinggi, maka kita boleh bagi sedikit kelonggaran. Itu yang menyebabkan ada perbezaan sedikit. Tapi kita sedang menghadapi satu keadaan yang tidak pernah kita hadapi. Jadi kita terpaksalah menghadapi keadaan itu. Jadi sebenarnya garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan negeri dan kerajaan depan bukan untuk menyekat atau menyusahkan pihak peniaga. Cuma disebabkan keperluan yang berasingan, sebab lokasi berlainan. Cuma mungkin itulah Datuk, mungkin kat sini untuk sementara PKPT ni kan. Mungkin saluran tu kita kena pastikan dia sampai dengan tepat. Dengan tepat. Di kawasan mungkin yang garis panduan di Sabak Benam mungkin pelaksanaan longgar sedikit. Walaupun di garis panduan sama, sebab tapi penguatkuasa dia tahu tengok di keadaan Sabak Benam bukan macam Kelang kan lain. Jadi mungkin itu ada sedikit perbezaan. Tapi kita akan lihat untuk memperbaiki keadaan, sebab kita sentiasa nak dengar dari segi pelaksanaan adakah dia mendatangkan kerumitan kepada rakyat. Itu yang kita nak tahu. Dan kita cuba memudahkan segala yang setakat yang boleh. Tapi saya nak puji juga semua peniaga kita. Memang arahan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempat tu memang dipatuhi dan pada kadar yang amat tinggi. Bagi jangkaan kita, lebih daripada 95% yang mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Bagi saya, tahniah kepada rakyat Selangor ni yang sentiasa mematuhi peraturan dan juga SOP yang garis panduan dikeluarkan oleh kerajaan negeri. Jadi, akhir sekali saya nak tahu apakah nasihat yang Cik Azrin dan Cik Mahruz bagikan kepada mereka yang berhasrat untuk memulakan perniagaan selepas PPP dalam tempoh kita nak memulihkan semula ekonomi kita. Nasihat yang saya boleh katakan buat masa ni, kalau
pada golongan ataupun orang-orang yang baru nak mulakan perniagaan, saya rasa perlu mengkaji sedalam-dalamnya produk yang hendak diketengahkan. Macam kita dah bincangkan tadi, kita tak boleh niaga simply letak barang orang nak beli. Tak boleh. Sekarang walaupun peredaran zaman tu memang tinggi dari segi teknologi dan sebagainya, orang kita pun walaupun nampak macam biasa tapi mereka tetap macam mana cakap, mereka tetap move one step. Jadi mereka pun tak simply datang beli tanpa tengok kualiti, tanpa rasa, tanpa betul-betul spesifik untuk tengok apa yang diorang nak. Jadi pada saya, untuk peniaga yang baru, jika betul-betul berminat untuk perniagaan, mungkin boleh menceburkan diri ataupun eksploitasi diri, pendedahan pada diri sendiri dahulu. Apa itu perniagaan? Bukan senang sekarang ni. Itu yang saya boleh cakap. Mungkin kita yang dah ke tengah, kita nak tak nak kita kena hadap dan terus. Kan? Apa cara sekalipun kita ada strategi kita. Tapi untuk yang baru, sebelum nak menceburkan bidang tu, saya rasa lebih baik kaji dahulu dan pendedahan pada diri tu sangat penting. Dari segi kita nak tahu pasaran dunia, pasaran di Malaysia sendiri, apa yang orang perlu, apa yang tak perlu, itu yang perlu sangat. Saya nampak banyak kata kunci. Nak buat kajian, ada strategi, kurangkan kos, tengok pasaran dunia. Memang hebat. Bagaimana nasihat daripada Cik Marus? Okey, daripada Natinas Pimak lah. Maksudnya dekat sini macam tadi, sebenarnya daripada apa yang kita dah bincang dari Datuk, sebenarnya poin utama kita nak bisnes macam mana pun, satu yang kita mesti kena fikirkan pelanggan. Betul. Pelanggan kita kena fikirkan, sebab pelanggan dia akan cari kita, mesti ada sebab. So kat sini apa sebab yang kita nak pelanggan cari? Adakah sebab yang baik ataupun yang tak baik? Okey, so macam kami Natinai, yang kami boleh nasihatkan lah. Okey, so once bila kita nak menceburi apa-apa bidang, okey, ataupun terutamanya peruncitan lah, ataupun barangan, first thing first kena ingat, pelanggan akan fikirkan harga. Okey, lepas harga dia akan fikirkan kualiti. Dua benda ni mana-mana semua pihak adalah kena tekankan. Okey, sebab kenapa? Pelanggan dapat harga yang murah, dapat harga yang kualiti, dia akan setia dengan kita. Macam mana pun dia akan cari kita. Sebaliknya kalau contoh kita cakap, yes, kita bagi harga murah tapi kualiti tak ada. Sekali yes, okey, pelanggan akan beli. Tapi selepas tu, oh no lah, saya tak mau lagi. Untuk yang lain, ada juga yang kawan-kawan saya yang mengatakan, waktu ni niaga je lah online, macam Datuk cakap tadi kan, online sangat bagus, online sangat tinggi. Tapi tu saya cakap, sebelum nak buat online pun kajian dulu. Kena kaji. Ya betul. Walaupun bukan nak masuk terus saja masuk, tak boleh. Walaupun Shopee memang satu medium yang sangat besar sekarang, tapi kena kaji, adakah yang saya nampak persaingan harga tu sangat sengit. Walaupun 10 sen beza. Itu dia. Itu yang menjadi masalah. Sampai orang pun 5 sen pun orang akan tengok, beza banyak. Betul. Dia persepsi orang tu, Datuk. Dia biasa. Sebab itulah harga kita ada 0.99 sen. Sebelum memulakan perniagaan, selain daripada kajian yang mendalam, saya rasa perlu tahu identiti ataupun produk tu sendiri. Selain kualiti kan, kita kena tahu identiti kita. Means, contohlah macam kita tengok yang dah ada di pasaran Milo. Orang tahu iklan macam tu Milo, warna macam tu Milo. So, better kita ada identiti produk kita sendiri supaya orang lebih konsep mengenali. Yang tersendiri. Ya betul. Lain daripada orang lain. Contoh macam kalau saya pun ada gerai runcit, Cik Marus pun sebelah saya 99, mungkin ada kelainan dekat pihak saya, ada kelainan di pihak Cik Marus macam tu. Jadi mungkin itu yang membuat kadang-kadang tarikan tu orang. Saya berasa amat berbesar hati petang ni kerana kita dapat bincang dengan isi-isi yang begitu padat, yang dengan pendapat dan pandangan yang begitu bernas daripada Cik Marus dan juga Cik Azni. Saya kira ini adalah satu era baru di mana kita menghadapi satu rintangan, satu cabaran yang baru. Tapi kita ada caranya sebab kita dah belajar dan mahir dalam perniagaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Azni dan juga Cik Marus kerana sudi untuk berkongsi pendapat dan juga pandangan dan pengalaman dengan kita semua ini. Hari ini kita telah pun mengadakan satu dialog yang begitu bermakna, melihat bagaimana usahawan kita dan syarikat kita mengharungi rintangan yang telah pun dihadapi sepanjang masa PKP dan juga sepanjang masa PKPP ini. Dan kita berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mempelajari apa yang telah pun dialami oleh syarikat-syarikat dan usahawan kita dan bersentiasa bersikap positif kerana apa sekalipun
masa depan memang masih cerah untuk kita. Walaupun perniagaan peruncitan terjejas oleh COVID ini, tetapi dia membuka peluang kepada kita untuk mencari jalan yang baru, termasuk mempercepatkan digitalisasi dalam perniagaan. Maka kita lihat sekarang apakah rancangan yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu digitalisasi perniagaan di negeri Selangor. Negeri dengan kerjasama platform e-dagang Shopee telah melancarkan inisiatif kempen Selangor e-Bazar Raya